Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dalam Facebook Live GoClick jam 2 petang. Tapi hari ini kita lewat sikit lah. Hari ini just santai-santai je. Kita nak share sikit tentang wedding fotografi dan juga termasuk dengan videografi sebab kami GoClick Pictures memang buat foto, buat video, kami buat maknanya kalau customer tu panggil untuk jadi fotografer, kita buat foto lah. Kalau untuk customer yang nak video, jadi kita jadi videographer untuk tu. Jadi untuk sesi live hari ni, saya buat dua sesi. So untuk separuh masa pertama ni kita buat berkenaan dengan, saya nak cerita sikit isu-isu semasa mungkin dalam wedding industry ataupun dalam wedding photographer khususnya. Dan sesi yang kedua tak lagi, saya nak try cerita cara-cara untuk pengantin-pengantin booking wedding photographer, ataupun sebelum tu lagi cara-cara macam mana nak pilih wedding photographer. Sebab kita tahu sekarang majlis dah boleh buat dengan SOP yang ketat tu lah. So banyaklah pengantin-pengantin yang mencari fotografer dan juga videographer mereka. Okay, so untuk sesi yang pertama ni kita start dengan isu-isu yang ada dalam wedding industry ni. So seperti mana kita tahu, kita masih lagi dalam pandemik COVID-19, di mana PKPB dekat kebanyakan negeri dekat Malaysia ni cuma akan berakhir pada 31 Mac nanti. Tapi saya percaya, firasat saya, PKPB ni akan dilanjutkan sampai Hari Raya Aidilfitri nanti. Confirm lah SOP majlis perkahwinan dah diadakan dalam keadaan SOP yang ketat lah. Kalau kita tengok dekat media sosial, ramai je macam netizen yang akan komen kata tak payahlah buat majlis ni boleh menyebabkan naik angka dan sebagainya. Lepas tu kalau majlis pun bila sebelum buat majlis tu konon-konon nak ikut SOP lah, tapi bila dah masa majlis tu habis SOP ke mana, apa ke mana, buat macam biasa je, macam tak ada apa-apa. So itu yang kita sendiri pun risau lah, sebab walau macam mana pun kita dalam orang kata usahawan dalam industri fotografi, industri wedding ni, kita memang harapkan supaya majlis, terutama majlis perkahwinan ni dapat dijalankan lah, walaupun dalam keadaan SOP, PKP dan sebagainya. Sebab apa? Kalau kita ingat setahun dulu, masa kita baru-baru start PKP dulu, memang waktu tu banyak majlis tak boleh nak dijalankan, cancel wedding. Bila dah cancel wedding, yang fotografer ni dah booking dah. Macam kami sendiri pun dah banyak booking dah. Kita cuma tunggu hari majlis dah. Tapi bila dah PKP, majlis tak boleh buat. Bila majlis tak boleh buat, apa yang nak buat dengan deposit tadi tu? Pengantin dah bayar deposit dan sebagainya. Tapi bila sampai hari majlis, tengok-tengok tak boleh nak buat kan sebab PKP. So kita nak refund ke, kita nak macam mana ke? Sebab orang-orang yang meniaga ni pun depa dah keluarkan modal, macam catering, macam pelamin, depa dah ada modal depa juga. Tapi bila nak refund ni, nak keluarkan kos duit kepada pengantin tadi, sebab pengantin tak boleh buat majlis kan, so depa minta refund. Tapi dalam masa yang sama, depa kena fikir juga future ni, mereka nak survive bulan-bulan seterusnya macam mana. Confirm tak ada job juga. Tak ada job sebab PKP. Tak ada majlis, tak ada lah booking. Orang tak cari fotografer, orang tak cari videographer. So itu yang menjadikan masalah. Tapi yang menarik ya, untuk perkahwinan SOP ni, perkahwinan dalam SOP ni, waktu bulan tahun lepas jugalah, saya tengok ada satu benda yang menarik. Dia buat majlis perkahwinan drive-thru. Perkahwinan drive-thru ni menarik sebab dia ikut SOP, tapi majlis tu still boleh berjalan lah, dan ada pertemuan antara mungkin keluarga, sahabat, kawan-kawan sekolah yang nak tengok pengantin tu. So apa yang dia buat, saya quote sikit lah. So perkahwinan drive-thru ni, kalau tak silap berlaku dekat Batu Pahat, Johor. So SOP yang diorang amalkan ialah kenderaan beratur menuju ke kanopi pelamin. Sebelum sampai tu, dia cek suhu dulu dengan anggota rela. Kemudian dia catat nama dengan nombor telefon. Kalau macam sekarang dah ada MySejahtera, pakai MySejahtera.
Kemudian sebelum sampai tu kalau macam Johor dia ada apa dia panggil salam keruk. Kalau macam kat utara ni dia panggil salam kaut, macam-macam lah. Semua tu yang penting dia adalah sedekah tetamu kepada tuan rumah. Kemudian dalam kereta, masih dalam kereta, jumpa pengantin. Pengantin tu dekat pelamin lah. Pelamin ni dekat luar yang boleh diakses dengan kereta. So, sampai kat situ, nak ambil gambar ke, nak bagi hadiah ke. Lepas tu pengantin nak bagi, mungkin bagi bungkus lauk tu bagi dekat ni, goodies bag. So benda tu berlaku. Cumanya tetamu tak payah berada dekat situ. Tapi macam sekarang ni bila dah majlis pun dah boleh buat, so sebenarnya kita boleh je untuk buat majlis tu, untuk biar orang makan-makan apa kan. Makan-makan dan lepas makan, lepas tu boleh ambil gambar dengan pengantin. Tapi dengan syarat dia, kita kena ikut SOP dia. SOP dia jarak 1 meter, tak boleh salam, sentiasa pakai hand sanitizer, scan QR code dan sebagainya. Memang benda ni memang saya akui, saya rasa semua orang akui, dekat majlis bila kita jumpa dengan kawan-kawan, terutama kawan-kawan lama yang kita lama tak jumpa, kita nak salam. Yang perempuan mungkin nak peluk cium lagi. So itu menjadikan satu masalah yang agak besar bila kita nak buat majlis ni. So kalau kita nak adakan majlis ni, kalau boleh kita try untuk nak ikut SOP. Kita cuba jangan salam lah. Untuk tempoh ni mungkin selepas berapa persen, mungkin 80% rakyat Malaysia mungkin dah dapat vaksin lah. Masa tu mungkin kita lebih selamat. Macam sekarang ni kita masih lagi menunggu giliran untuk vaksin. So kita kalau boleh tu kita amalkan norma baru. Maknanya kita nak salam pun kita just tangan dekat dada, tunduk, jarak 1 meter. Masa nak ambil gambar tu pun, kita try untuk bagi ada jarak sikit. Maknanya kita tak ada sentuhan fizikal dengan pengantin dan sebagainya, dengan ahli keluarga dan sebagainya. Kadang-kadang orang nak buka mask, tapi mungkin buka mask masa tu kemudian pakai balik. Maknanya bila kita nak start cakap balik, kita pakai balik. So mungkin itu lebih, saya rasa itu langkah lebih selamat lah. Bukan saja untuk kita, untuk orang lain. Sebab kita tak tahu kita ni pembawa ke tak. Sebab sekarang ni yang paling bahaya ialah pembawa virus COVID-19 tapi dia tak bergejala. So ini yang bermasalah dalam masyarakat. So selain daripada kita tak mau virus COVID-19 ni sampai kat kita juga tak mau kita jadi penyebar virus ni. So sebab tu kita kena selalu hand sanitize dan juga dengan face mask tu lah. Kemudian untuk wedding photographer dengan videographer ni pun dia ada satu benda dilema. Sebab masa dia pun nak ambil gambar, kadang-kadang tu orang suka bagi handphone dekat fotografer videographer ni. So untuk dalam tempoh pandemik ni mungkin saya bagi tahu kat kawan-kawan, kata masa ni kita tak payahlah ambil handphone kita tolong. Memang orang tetamu tu akan tolong, "Dek, tolong ambil gambar, abang tolong ambil gambar pakai handphone depa kan." Tapi untuk tempoh ni jangan, sebab itu ada sentuhan fizikal kat situ. So agak bahaya kat situlah. So itulah dia, kita harapkan wedding fotografi industri wedding industri dekat Malaysia ni boleh terus berjalan lah. Kita tengok dah start dah pun majlis-majlis, macam minggu lepas pun memang dah ramai lah kawan-kawan yang dulu sepi, tak ada job apa kan. Lah ni dah ada catering, dah ada pelamin, dah ada fotografer, videografer lagi lah. Semua dah ada, orang kata dah boleh menapah bila dah ada majlis tu. So bila dah ada kelonggaran ni, ada kemudahan ni, di mana kita nak balik kepada norma yang dulu, untuk tempoh 3-4 bulan ni sementara vaksin tengah diberikan ikut giliran, kita cubalah jaga supaya angka jangkitan tu ataupun R0 tu tak meningkat lagi. Okay, kita pergi pada sesi yang kedua.